Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd, yang saya hormati Ustaz Hasbi dan para ahli jawatan kuasa madrasah, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnianya kepada kita. Selawat dan salam kepada junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalan untuk menggapai syurga Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita teladan dan menunjukkan kepada kita cara-cara untuk berdepan dengan gangguan ataupun bisikan syaitan. Yang pada hari ini kita akan sambung kuliah kita berkenaan dengan talbisu iblis, belitan tipu daya syaitan dalam kehidupan manusia. Kita dah bercerita berkenaan dengan muslihat talbis iblis dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah, bagaimana iblis ni menyesatkan, membelit manusia dalam soal-soal melibatkan pegangan ataupun akidah. Banyak kita dah cerita, cumanya masalahnya isu-isu perbahasan dalam kitab ni melibatkan akidah ni terlalu tinggi. Isu-isu falsafah, isu-isu mana penghujahan balas antara pandangan tu dengan pandangan ni, pemikiran tu, pemikiran ni yang dibawakan oleh Imam Ibn Jauzi. Baik, hari ini insya-Allah kita tak nak bercakap dengan lebih lebih mendalam. Mungkin takut bimbang pening kepala. Pening kepala khususnya semalam tak cukup tidur, mungkin sebahagian daripada kita tak cukup tidur. Mungkin sebahagian kita masih lagi ternanti-nanti apakah agaknya yang berlaku. Ketika mana parlimen sekarang ini tergantung apakah yang bakal berlaku, parti mana akan bergabung dengan parti mana. Mudah-mudahan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala melantik pemimpin yang menguruskan urusan kita ni daripada kalangan mereka yang terbaik daripada kalangan kita. Allahumma walli umurana khiyarana. Dan janganlah Allah Subhanahu wa taala melantik pemimpin yang menguruskan urusan kita ini daripada orang yang teruk, orang yang jahat dalam kalangan kita ni. Wala tuwalli umurana syirarana. Ini doa yang diajarkan pada kita. Baik, hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan tipu daya ataupun muslihat iblis dalam kehidupan seharian manusia. Dalam kehidupan seharian manusia ini ada belitan, banyak belitan tipu daya iblis kepada kita sejak daripada kita lahir sampai kita nak mati. Ini sebenarnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis baginda, innasyaitana yahduru ahadakum 'inda kulli syai'in min sya'nih. Sesungguhnya syaitan itu datang kepada seseorang kamu pada setiap urusannya. Mana pada semua urusan. Jangan ada sebahagian daripada kita ni bila kita sebut belitan tipu daya syaitan, dia kata tak apa, masa semayang je syaitan datang. Dia bukan begitu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Syaitan ni dia tak buat kerja macam tu. Dia nak sesatkan manusia ni sesat-sesatnya sehingga dia ni masuk ke dalam neraka. Ni tugas peranan syaitan ni. Jadi Rasulullah sebut syaitan ni akan hadir dalam kehidupan manusia ni pada segenap urusannya, fi kulli syai'in min sya'ni ataupun min syu'uni, pada setiap urusan kehidupan dia manusia. Jadi sebab itulah bila Rasulullah SAW bercerita tentang belitan tipu daya iblis ni, Rasulullah mulakan daripada kelahiran anak Adam itu sendiri. Maksud kelahiran ni ketika mana ibu dan ayah ataupun suami isteri ini bersama-sama melakukan perhubungan pun syaitan akan datang. Syaitan akan datang. Bahkan bila mana Rasulullah SAW sebut kepada kita, Rasulullah ajarkan kita ni supaya baca doa ketika mana bersama dengan pasangan kita. Mana suami isteri itu kena baca doa bila bersama. Lau anna ahadakum, sabda Rasulullah SAW, lau anna ahadakum idza ata ahlah, kalaulah seseorang kamu apabila dia mendatangi pasangannya, mendatangi ahli keluarganya,
Lalu dia berkata, dia baca doa ni, Bismillah, Allahumma jannibnas syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhkan syaitan daripada apa yang bakal kamu rezekikan. Apa yang kamu rezekikan kepada kami. Baca doa ni. Maka kalaulah Rasulullah sebut, faqudhiya bainahuma walad, kalau ditakdirkan daripada perhubungan tersebut dapat anak, lam yadhurrahu syaitan, tidak akan dimudaratkan oleh syaitan anak tersebut. Ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Maknanya syaitan ni, mana permulaan tipu daya syaitan pada seorang manusia ni sebelum dia lahir lagi. Sebelum dia lahir lagi, mak ayah tu kena buat persiapan dah. Kena buat persiapan dah. Mana bila berhubungan kena baca doa. Mana kena sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah Subhanahu Wa Taala lindungi daripada syaitan dan lindungi bakal yang dapat rezeki itu. Kalau dapat anak tu, lindungi anak tersebut daripada syaitan. Maka kalau mak ayah ni baca doa tersebut, Rasulullah sebut, kalau ditakdirkan dapat anak, maka anak tersebut tidak akan dimudaratkan oleh syaitan. Ni tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah bila kita baca Al-Quran pun kita akan jumpa ayat. Kita akan jumpa ayat dalam surah Al-Baqarah. Wa inni u'idzuha. Qala rabbi inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Maknanya bila Maryam ni lahir, apa yang mak ayah dia buat? Mak ayah dia minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inni u'idzuha, aku mohon lindungan. U'idzuha bika, aku mohon kamu ni ya Allah lindungi anak ini, anak perempuan ini. Wa dzurriyyataha, dan zuriatnya daripada syaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam. Mana si ayah tu baca doa. Sebab itulah tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, bila kita dapat anak, bila anak tu lahir, selain daripada kita azankan, azan dan iqamat di telinga anak tersebut, doalah. Doa, tiup di ubun-ubun anak tersebut. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Ni sekurang-kurangnya. Ni baca, kita minta perlindungan dengan Allah daripada belitan tipu daya iblis, daripada gangguan iblis kepada anak tersebut. Bahkan dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW sebut, anak yang lahir itu sebenarnya dia menangis tu pun kerana usikan syaitan. Dia menangis tu kerana usikan syaitan kepadanya. Ma min mauludin yulad. Rasulullah sebut, tidak ada anak yang dilahirkan illa nakhasahu syaitan, kecuali akan diusik, akan diganggu, nakhasahu ni dicucuk oleh syaitan. Fayastahillu sarikhan min nakhsati syaitan, lalu dia akan menjerit, menangis daripada usikan, daripada tusukan syaitan tersebut. Illa ibn Maryam wa ummah, kecuali anak Maryam dan ibunya. Kenapa anak Maryam dan ibunya ni diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Para ulama tafsir, sebab doa mak ayah dia. Doa mak ayah tadi. Mak ayah yang soleh doa Maryam ni untuk Maryam dan untuk keturunan Maryam. Jadi Maryam ni anak dia Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Baik, tu nak ceritanya bagaimana belitan tipu daya iblis ni bermula sejak anak itu belum lahir lagi dan anak tu lahir. Ni yang pertama. Yang kedua, belitan tipu daya iblis kepada manusia ini bila mana dia nak bangun tidur. Bila kita nak bangun tidur, Rasulullah sebut dalam satu hadis baginda, syaitan ni ikat, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Syaitan ni akan mengikat di atas ubun kepala seseorang kamu. Qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam. Apabila dia tidur tu, thalatha uqad, tiga ikatan. Yadribu kullu uqdatin alayka kullailun tawil. Mana dia akan ikat, setiap ikatan tu dia kata alaika lailun tawil farqud, tidurlah, malam masih panjang, tidurlah. Fa in istayqadh, kalau dia bangun, kalau dia tercelik mata, dia bangun,
Fadzakarallah, lalu dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka terungkailah satu ikatan. In hallat 'uqdah. Bila dia tercelik mata, bila kita bertidur, bila kita terbangun, celik mata, kita zikir, sebut nama Allah, maka terungkai satu ikatan. Terungkai satu ikatan. Fa in tawadda, kalau dia bangun berjaya, dah bangun tu, dah celik mata, sebut nama Allah, kemudian bangun ambil wuduk pula, maka ikatan yang kedua akan terungkai. Fa in shalla in hallat 'uqdah, kalau dia semayang pula lepas tu, maka akan terungkailah ikatan pula yang ketiga, ikatan yang ketiga. Mana tiga ikatan tu akan terungkai bila? Yang pertama bila dia sebut nama Allah bila dia bangun. Yang kedua bila dia berwuduk, yang ketiga bila dia semayang. Maka ketiga-tiga ikatan yang diikat oleh syaitan kepada kita bila mana kita tidur tu akan terungkai. Ni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia akan jadi apa? Fa asbaha nasyitan thayyibun nafs. Lalu dia akan berpagi dalam keadaan cergas, dalam keadaan positif, thayyibun nafs. Ni orang yang dia bangun pagi, bila dia buat begitu, amalan dia begitu, dia bangun, dia sebut nama Allah, dia ambil wuduk, dia semayang, maka pagi itu dia akan bangun dalam keadaan yang cergas, dalam keadaan positif. Nasyitan thayyibun nafs. Kalau dia tak buat begitu, ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbah khabithan nafsi kaslan. Kalau dia tak buat begitu, dia akan berpagi dalam keadaan negatif, khabithun nafs dan kaslan. Kaslan ni malas. Macam mana, sebab apa jadi malas? Sebab ada terikat lagi, ikat lagi. Mana kalau bangun sebut nama Allah pun tak, wuduk pun tak, semayang pun tak, bangun-bangun pergi kerja. Ada orang macam ni, bangun-bangun masuk bilik air, mandi, pergi kerja, semayang pun tak. Jadi orang macam ni Rasulullah sebut, dia akan berpagi dalam keadaan negatif, penuh negatif, dan juga dia akan berpagi dalam keadaan malas. Dalam keadaan malas, berbeza dengan orang yang tadi. Jadi sebab itulah tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila kita bangun tidur, baca doa, ingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita selepas dia mematikan kita, dan kepadanya kita akan dibangkitkan. Ini doa yang biasa kita belajar, kita baca. Kemudian masuk bilik air, ambillah wuduk. Ambil wuduk, kemudian semayang. Tak kira lah semayang subuh ke, semayang sunat sebelum subuh ke, semayang tahajud ke, tak kira lah. Dapat semayang pun jadilah. Tak dapat semayang sunat, dapat semayang subuh pun tak apalah, semayang juga. Mana mulakan aktiviti pagi tu dengan semayang. Jadi insya-Allah orang yang begini, dia akan hidup dengan positif. Mana dia tengok semua benda elok je, baik je, positif, dan dia akan cergas dalam kehidupan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Baik, tu yang kedua. Yang kedua, kita mana gangguan syaitan ketika mana kita nak bangun daripada tidur. Bahkan dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya, ada seorang sahabat tanya Nabi, ada seorang lelaki, batar rajul hatta asbah, seorang lelaki tu tidur sampai pagi, mana sampai cerah, sampai matahari naik. Tu maksud dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab kepada pertanyaan tersebut, dzakar rajul balasy syaitanu fi udhuni. Lelaki tersebut telah dikencing oleh syaitan dalam telinganya. Kita biasa dalam budaya kita ni bila sebut kena kencing. Kau ni kena kencing ah. Engkau ni nak undi lagi dia, kena kencing lah kau ni. Kencing, biasa kita guna istilah kencing, maksudnya kena tipu. Kena tipu. Jadi Rasulullah sebut orang yang bangun siang, dah hari dah cerah, maka dia ni kena kencing dengan syaitan. Dikencing oleh syaitan di kedua telinganya, fi udhunai. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, sebab itulah kita biasa pesan kepada bapa-bapa, ibu-ibu, kalau yang ada anak tu, kejutlah anak sembahyang subuh, walaupun cuti sekolah, walaupun hujung minggu. Kadang-kadang cuti sekolah je, anak bangun cerah, baru bangun. Kalau sekolah, bangun, sekolah. Nak bertolak pergi sekolah ni, 6:30 nak kena keluar dari rumah. Time sekolah. Time cuti, pukul 10:30 baru bangun.
Pukul 11 tu baru bangun. Si anak tu. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bagaimana telinga yang dipenuhi dengan kencing syaitan nak mendengar nasihat daripada ibu bapa. Telinga yang dipenuhi dengan kencing syaitan ni nak menerima nasihat-nasihat yang baik. Macam mana? Anak tu nak dengar mana nasihat-nasihat yang baik, nak dengar cakap mak ayah macam mana? Kalau anak tu telinga kena kencing dengan syaitan. Ini tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Sama-samalah kita ambil yang iktibar daripada pelajaran kita pada pagi ini. Baik. Tu yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga. Bila kita bangun pagi, biasanya kita nak semayang. Nak semayang subuh lah. Biasanya. Baik, bila kita nak semayang ni, gangguan syaitan dalam semayang ni macam-macam. Macam-macam. Ada orang dia semayang tak pernah khusyuk. Tak pernah khusyuk. Ni dah confirm dah gangguan daripada syaitan. Payah betul nak khusyuk. Datang angkat takbir je Allahu Akbar. Sampai ke London, sampai ke Jepun mana dah. Nak khusyuk tu payah. Yang pertama sebab payahnya sebab dia sendiri tak ada niat nak khusyuk. Kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang jemaah ni dia pula kadang-kadang bila dia berimam dengan seorang imam tu dia cari kesalahan imam pula dalam sembahyang. Imam ni angkat takbir macam ni, tak betul ni. Imam ni baca salah ni. Pernah tak kita koreksi diri kita ni? Kita sendiri tengok aku ni sembahyang aku ni betul ke tidak? Sejauh mana sembahyang kita ni betul tak kita bercakap dengan Allah? Sembahyang ni sebenarnya kita sedang bercakap dengan Allah. Tapi bercakap tak kita sebenarnya dengan Allah? Tu soalannya. Khusyuk ni kita rasa tak kita ni sedang bercakap dengan Allah? Kita sedang minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni bahasa mudahnya macam tu lah. Kita sedang bermunajat. Bermunajat ni maksudnya sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau kita semayang 30 tahun, 40 tahun tak pernah rasa khusyuk, tak pernah rasa ni bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala dalam semayang kita, jauh lagi lah kita ni. Nak kena baiki semayang kita ni. Biar ada perasaan sekurang-kurangnya kita rasa kita ni sedang bercakap dengan Allah. Walaupun banyak dalam perkataan Arab dalam semayang tu kita tak tahu, tapi cuba. Cuba kita belajar. Belajar apa yang kita duk sebut tu. Subhana rabbiyal azim tu maksudnya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi maksudnya apa? Doa antara dua sujud. Kita minta apa dengan Allah? Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Mana kita sedang bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita sedang meminta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tak ada rasa macam tu ketika kita semayang, maka tahulah kita telah diganggu oleh syaitan daripada khusyuk dalam semayang. Tu yang pertama, masalah khusyuk. Yang kedua, masalah apa? Masalah mata dalam semayang. Ada seorang sahabat Nabi tanyakan Nabi SAW tentang seorang lelaki. Dia semayang dalam keadaan mata tengok atas, tengok bawah, tengok kiri, tengok kanan. Semayang batal ke tidak? Semayang tak batal. Kalau ikut hukum fiqh, semayang tak batal. Sebab selagi dada ni menghadap ke arah kiblat, semayang tersebut tak batal. Tak batal. Mata duk melilau. Sana sini, cantik, ni, dah ada sawang lah, macam-macam. Jadi mata tu duk melilau dalam semayang. Lalu Rasulullah SAW sebut pada sahabat yang bertanya, "Dzaka ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil 'abd." Itu adalah satu bentuk pencurian daripada syaitan terhadap sembahyang seorang hamba. Mana syaitan curi apa? Curi perhatian dia dalam sembahyang. Bila mata ni tak boleh fokus pada satu tempat. Bila kita sembahyang, mata kita duduk kat mana? Mata kita duduk kat tempat sujud. Mata kita melihat tempat sujud. Jadi bila mata tu duduk melilau sana sini, maka tanda dah tu kita tak khusyuk, dan tanda syaitan telah berjaya mencuri solat kita. Mencuri apa? Mencuri perhatian kita dalam solat. Ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Jadi cubalah, cuba kita belajar maksud-maksud apa yang kita ucapkan dalam solat. Mudah-mudahan solat kita itu jadi lebih baik, lebih khusyuk insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Yang seterusnya, yang keempat, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian.
Rasulullah SAW sebut dalam satu hadis baginda, Rasulullah SAW sebut at-tatha'ubu minasyaitan, at-tatha'ubu minasyaitan, menguap ni daripada syaitan. Menguap, kita duk menguap, itu daripada syaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum, kalau seseorang kamu menguap, falyaruddahu mastata', maka hendaklah dia tahan. Dia tahan. Menguap tu selagi mana dia mampu. Maksudnya tahan, macam mana tahan? Tutup dah. Tutup dengan tangan dan sebagainya. Tahan. Mana jangan melampau-lampau sangat buka mulut tu. Fa inna ahadakum idza qalaha dhahika syaitan. Sesungguhnya seseorang kamu bila dia menguap, dia keluarkan pula suara. Orang sebut biasa kita kadang-kadang bila kita menguap, siap dengan suara-suara keluar. Maka Rasulullah SAW sebut dhahika syaitan. Syaitan ketawa kepadanya. Ketawa kepada orang tu. Sebab apa syaitan ketawa? Sebab itu salah satu tanda orang tu akan mula bermalas-malasan. Ni tuan-tuan perempuan dan rahmat Allah sekalian. Kalau kita bangun pagi dah sembahyang subuh apa semua tu, kemudian menguap, malas-malas dah tu. Malas dah tu. Bila malas, maka kita akan lupa nak buat benda-benda yang penting untuk kehidupan kita. Tu termasuk belitan tipu daya iblis kepada seseorang. Kita mula malas. Bila kita banyak menguap ni, tandanya kita dah mula rasa malas. Maka syaitan ketawa kepada orang yang siap keluarkan suara lagi. Bahkan dalam ayat Al-Quran, antara tanda-tanda orang munafik, tanda-tanda orang munafik ni Allah sebut dalam Al-Quran, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Bila mereka bangun untuk semayang, mereka bangun macam mana? Orang munafik bangun nak semayang, mereka bangun macam mana? Allah sebut mereka bangun dalam keadaan malas. Jadi tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, paling common pun semayang 5 waktu kita ni, tengok keadaan diri kita. Kita semayang dalam keadaan malas ke? Kita semayang dalam keadaan betul-betul rajin, betul-betul nak? Kalau kita semayang dalam keadaan malas, hujung-hujung waktu baru nak semayang, ni tuan-tuan perempuan dan rahmat Allah sekalian, tu dah belitan tipu daya iblis. Maknanya kita termasuk dalam tanda-tanda orang yang bangun semayang dalam keadaan malas. Sifat orang munafik. Sifat orang munafik. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka bangun untuk semayang, mereka bangun dalam keadaan malas. Jadi tuan-tuan perempuan dan rahmat Allah sekalian, jadi sifat malas. Tadi Rasulullah sebut orang yang menguap, banyak menguap sampai keluar suara. Orang yang malas. Jadi syaitan ketawa kepada orang yang macam ni. Jadi tuan-tuan perempuan dan rahmat Allah sekalian, tu belitan tipu daya iblis kepada seorang manusia dalam kehidupan harian dia. Ni yang keempat. Kemudian yang kelima, bila dia malas, apa yang dia buat? Dia akan gagal melaksanakan tanggungjawab dia. Sebab tu lah tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, bila ada anak kita cakap, abah malas lah nak belajar, rasa malas lah nak belajar, nak baca buku, kena nasihat cepat-cepat. Bagi tahu cepat-cepat, bagi tahu malas tu daripada syaitan. Malas tu daripada syaitan, belajar rajin-rajin. Ni tak, ayah kalau tak apalah, kalau malas belajar, buat benda lain, pergilah berniaga pula. Contohnya. Budak tu kecil lagi, suruh mana nak belajar pun malas. Janganlah macam tu. Jangan kita pula sebagai mak ayah layan pula kehendak si anak tu malas. Malas lah nak belajar abah, tak nak dalam belajar, sama belajar. Jangan. Biarlah anak tu rajin, teguh. Malas tu daripada sifat syaitan. Syaitan tujuan dia nak menjadikan kita ni gagal untuk melaksanakan tanggungjawab kita dengan mendatangkan perasaan malas. Ni yang kelima. Dalam ayat Al-Quran Allah sebut apakah tujuan syaitan mempergunakan, memanipulasi arak, judi dan sebagainya. Kerana apa tujuan apa? Wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salah. Syaitan nak halang kamu daripada apa? Daripada zikir, ingat pada Allah, dan daripada semayang. Mana dua benda ni, dua benda yang paling utama dalam kehidupan seorang Muslim. Mana
Bila kita minum arak, mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya arak dan judi, wal ansab, wal ansab ni berhala-berhala, wal azlam, tilik nasib, rijsun min amali syaitan, perbuatan buruk daripada perbuatan syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka hendaklah kamu tinggal arak, judi, berhala, tilik nasib tu kena tinggal. Innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakumul adawa wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salah. Syaitan ni tujuan dia nak menghalang kamu daripada melakukan zikir kepada Allah dan juga daripada semayang. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, perhatikan apa hobi kita. Perhatikan apa kecenderungan kita, minat kita. Kita ni minat cenderung kepada mana? Adakah minat kita ni, hobi kita ni, kecenderungan kita ni menghalang kita daripada perkara-perkara yang lebih penting dalam kehidupan kita? Kalau benda tu menghalang kita daripada perkara yang lebih penting dalam kehidupan kita, maka tandanya itu adalah permainan syaitan. Dulu syaitan guna arak, syaitan guna judi, syaitan guna berhala, syaitan guna tilik nasib, nak menghalang manusia tu daripada semayang, daripada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman sekarang mungkin kita orang Islam tak minum arak, tak main judi, tak tilik nasib, tak sembah berhala, tak terganggu dengan perkara-perkara tersebut. Tapi berapa ramai anak-anak muda kita ni terganggu, terhalang daripada semayang, daripada mencari rezeki, daripada ingat pada Allah dengan sebab handset, dengan sebab main game. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, tu kena tengok balik, kena cek balik. Tu termasuk belitan tipu daya iblis, syaitan kepada kita. Tu yang kelima. Apabila kita muhasabah diri kita, kita terhalang daripada melakukan perkara yang utama untuk diri kita, perkara yang lebih baik untuk diri kita, tak buat-buat, maka tu tandanya belitan tipu daya iblis kepada kita. Baik, tu yang kelima. Yang keenam. Baik, yang keenam apa dia? Yang keenam, belitan tipu daya iblis. Biasalah bila kita dah hidup seharian kita ni, kita nak makan, nak minum, nak keluar rumah, nak cari rezeki, masuk rumah. Maka Rasulullah SAW sebut, idza dakhala ar-rajulu baitah, apabila seseorang memasuki rumahnya, fa dzakarallah, lalu dia sebut nama Allah, inda dukhulihi, ketika dia masuk, wa inda ta'amihi, ketika dia nak makan. Qala syaitan, lalu syaitan akan berkata, la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat tidur untuk kamu dan tidak ada makanan, tidak ada santapan untuk kamu, la asya. Wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi, kalau dia masuk rumah, dia tak sebut nama Allah ketika dia masuk, syaitan akan berkata kepada geng-geng dia, adraktumul mabit, kamu dah ada tempat tinggal hari ni, kamu ada tempat tidur hari ni. Wa fa idza lam yadhkurillah 'inda ta'ami, bila dia tak sebut nama Allah, bila nak makan pula, dah masuk rumah nak makan, tak sebut juga nama Allah, lalu syaitan akan berkata kepada geng-geng dia, tentera-tentera dia, adraktumul mabita wal 'asha, hari ni kamu ada tempat tinggal, kamu ada makanan hari ni. Ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Masuk rumah sebut nama Allah, nak makan sebut nama Allah, jangan tinggal. Jangan tinggal. Kalau kita tinggal, tandanya apa? Kita duduk bersama dengan syaitan, kita makan bersama dengan syaitan. Ini contoh beritan tipu daya iblis yang keenam. Kena berhati-hati. Sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala ketika masuk rumah. Baca doa tak masuk rumah. Kadang-kadang ustaz, apa doa masuk rumah? Doa pun tak tahu nak masuk rumah. Nak baca doa apa masuk rumah? Tuan-tuan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, paling-paling tidak pun bismillah. Tak tahu doa apa, nak tak hafal lah ustaz, baca bismillah. Bismillah. Ataupun doa yang diajarkan kepada kita, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ni doa masuk rumah. Bila kita nak keluar rumah, kita baca doa. Bismillah, bismillahi tawakkalna ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ni doa keluar daripada rumah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, kami bertawakal kepada Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Ni doa keluar rumah. Doa masuk rumah, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna. Doa masuk rumah. Tak hafal baca bismillah pun memadai.
Ha. Kemudian masa makan, masa makan baca doa. Doa makan. Biasa kita duk baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Baru-baru ni ada video seorang tu. Seorang yang menunjukkan imej seorang ahli agama. Dia kata apa? Ini bukan doa makan sebenarnya. Ni doa bila mana melihat makanan. Memanglah doa tu Nabi baca bila Nabi dihidangkan makanan pada Nabi, Nabi baca doa tersebut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa tu memanglah Nabi baca bila Nabi melihat makanan, bila makan tu dihidangkan, baca doa tersebut. Nabi baca doa tersebut. Tapi bukan kata tak boleh baca langsung. Bacalah. Nak makan baca doa tu memanglah nak makan bacalah bismillah. Bacalah bismillah nak suap tu. Tapi sekurang-kurangnya tak ada masalah pun kalau nak amalkan hadis tu. Nak ketika nak makan. Tak ada satu isu besar pun. Tapi itulah. Kadang-kadang kita nak buat isu. Nak cari isu, nak buat konten. Buat konten. Baik. Kemudian maknanya kita pastikan kita basmalah ketika mana kita masuk rumah, ketika mana kita makan. Kalau tak kita ni umpama kita hidup bersama-sama dengan syaitan. Syaitan tinggal di rumah kita, syaitan makan bersama dengan kita. Bahkan ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, dalam satu hadis yang lain Rasulullah SAW sebut pada kita, idza saqatatil luqmatu min afihi ahadikum. Kalau ada satu suapan jatuh daripada mulut seseorang kamu, manakala ada makanan kamu pegang nak makan, tiba-tiba makanan tu jatuh, falyakhudhu, hendaklah dia ambil. Falyakhudh wal yumit anhu al-adha, dan hendaklah dia buang kotoran pada makanan tersebut. Mana makanan yang jatuh tu hendaklah diambil, hendaklah dibuang kotoran kalau ada kotoran. Thumma liyakul, kemudian kena makan makanan tersebut. Wala yad'ahu lisyaitan, jangan tinggalkan makanan tersebut kepada syaitan. Ni pesan Nabi kepada kita. Kalau kita nak suap makanan tu jatuh daripada mulut kita, ambil, buang kotoran, makan. Jangan tinggalkan makanan tersebut kepada syaitan. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, berapa ramai antara kita ni kadang-kadang pinggan anak tu banyak lagi makanan, buang tong sampah. Anak tak lalu makan dah, tak nak makan dah kenyang, buang tong sampah. Ini tuan-tuan, puan-puan, makanan yang jatuh daripada mulut kita pun Rasulullah suruh ambil. Jangan biarkan makanan tu kepada syaitan. Maksudnya apa? Jangan membazir. Sebab apa? Dalam Al-Quran Allah sebut, innal mubadzirin, sesungguhnya orang yang membazir, kanu ikhwanas syayatin, menjadi saudara kepada syaitan. Orang yang membazir ni menjadi saudara kepada syaitan. Dia jadi saudara. Ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Sebab tu Rasulullah nasihat kita tadi, masuk rumah baca doa, nak makan baca doa. Jangan duduk bersama dengan syaitan. Jangan biarkan syaitan tu ada tempat duduk bersama dengan kamu. Jangan biarkan syaitan tu makan bersama dengan kamu. Kalau makanan jatuh, jangan membazir makanan tersebut. Jangan biar makanan tersebut pada syaitan. Mana kalau kita ni termasuk orang yang buat begitu, mana langgar arahan Rasulullah SAW, kita ni Allah sebut dalam Quran, orang yang membazir itu saudara syaitan. Macam mana saudara syaitan ni nak berubah kembali ke jalan Allah, dah jadi saudara. Suka membazir. Saya ingat arwah atuk saya dulu pantang kalau dalam pinggan tu ada sebiji nasi, sebiji beras tu, pantang, licin kan. Ni mak duk cerita. Pantang kalau ada makanan dalam pinggan tu tak habis makan, pantang dia. Orang tua dulu kita dulu macam-macam, kadang-kadang dia ajar anak dengan bahasa-bahasa kiasan. Makan nasi tu, nanti nasi tu menangis. Macam-macam lah orang tua kita mengajar. Tujuannya tak nak ajar anak tu jangan membazir makanan. Makanan ni susah nak dapat. Allah bagi kemudahan pada kita ni, kita tak perlu tanam padi sendiri. Padi ni orang lain tanam, ayam orang lain bela, ikan orang lain tangkap. Tiba-tiba rezeki sampai pada kita, kita boleh makan. Tiba-tiba kita bazir. Seolah-olah kita tak menghargai rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang paling menyedihkan, bulan puasa. Tuan-tuan tengoklah bulan puasa.
bertantan sampah makanan yang masih boleh dimakan, terbuang. Sepanjang bulan puasa ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, puasa tapi membazir. Membazir ni saudara syaitan. Dia berpuasa nak dapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah redha dengan dia. Tapi dalam masa yang sama dia berpuasa, dia membazir. Membazir ni Allah sebut saudara, menjadi saudara kepada syaitan. Macam mana tu agaknya? Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita muhasabah diri kita. Tu yang keenam, belitan tipu daya iblis kepada kita bila mana kita masuk rumah, bila mana kita makan. Baik, yang ketujuh. Yang ketujuh tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Ni pasal orang yang berniaga. Orang yang berniaga, Allah Subhanahu Wa Taala nasihatkan kepada orang yang berniaga ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kalau ada di kalangan kita ni yang berniaga, Rasulullah sebut, ya ma'asyarat tujjar, wahai golongan peniaga, inna syaitana wal ithm, sesungguhnya syaitan dan dosa, yahduranil bai', datang kepada urusan jual beli. Mana bila kita buat urusan jual beli tu, syaitan dan dosa akan berlaku. Syaitan datang dan dosa mungkin boleh berlaku ketika urusan jual beli tersebut. Maka Rasulullah sebut fashubu ataupun fashubu bai'akum bis sadaqah. Maka hendaklah kamu cairkan jual beli kamu tersebut. Mana kamu bersihkan jual beli kamu tersebut dengan sedekah. Dengan sedekah. Bila kita berjual beli, boleh jadi syaitan datang dalam urusan jual beli kita. Boleh jadi berlaku dosa dalam urusan jual beli kita. Bahkan kalau sebahagian orang kat tanah Arab ni, kadang-kadang dia bersumpah dengan nama Allah untuk melariskan jualan dia. Wallah, demi Allah barang ni elok. Biasa tak? Yang pergi umrah, yang biasa pergi hidup kat negara Arab ni, tengoklah perangai tu. Perangai sebahagian peniaga tu siap bersumpah, wallah demi Allah ni elok, ni paling elok, tak ada lah. Siap bersumpah dengan nama Allah, padahal sumpah tu berdosa. Bersumpah pada benda yang bukan penting, yang main-main begitu, yang kita pun tahu kadang-kadang dia tahu dia menipu diri dia sendiri. Dia tahu benda ni tak elok pun. Tapi sanggup bersumpah demi Allah. Nak melariskan jualan dia. Ini salah satu bentuk dosa dalam perniagaan. Maka Rasulullah sebut, maka cairkan, maka bersihkan perniagaan kamu itu dengan sedekah. Sedekah ni macam-macam. Kalau kita perhatikan peniaga-peniaga kita ni, alhamdulillah ramai yang suka bersedekah. Macam kat Kelantan, kadang-kadang kita beli barang tu, kadang-kadang dia bagi lebih barang tu. Kita beli goreng pisang RM3, patutnya RM3 dapat berapa ketul je. Kita kira-kira balik, dia lebih ni. Tak apa, sedekah. Sedekah, dia sambil berniaga sambil sedekah. Ada yang macam tu. Ada yang berniaga bagi free gift. Kan? Kita beli barang dengan dia, dia pun post tengok-tengok ada free gift. Tak apa, sedekah. Free gift. Ada contoh-contoh peniaga-peniaga yang mungkin mencari peluang bersedekah sambil berniaga. Dia ambil peluang. Dia nak meraihkan dia punya pelanggan. Ataupun tak nak bersedekah macam tu pun tak apalah. Dah selesai berniaga tu, masuklah tabung mana-mana, bersedekah. Ni kalau berniaga. Dan kalau orang yang masuk pasar, ni kalau orang yang masuk pasar ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la takunanna, jangan kamu menjadi awwala man yadkhulus suq, orang yang pertama masuk dalam kedai, orang yang pertama masuk dalam pasar, dalam mall. Wala akhir man yakhruju min, jangan jadi orang yang paling akhir yang keluar daripada pasar, daripada mall. Kenapa? Fa innaha ma'rakatus syaitan, kerana tempat tu tempat pertempuran syaitan. Tempat tu tempat pertempuran syaitan. Apa maksud pertempuran syaitan? Tempat tu di mana manusia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasalah bila kita berniaga dalam pasar, dalam mall, kita tak ingat pada akhirat dah. Tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jarang nak jumpa. Jadi Rasulullah sebut tempat tu tempat pertempuran syaitan. Maka kalau tempat tu tempat pertempuran syaitan,
Kamu jangan jadi orang yang pertama masuk dalam tu, jangan jadi orang yang terakhir yang keluar daripada tu. Ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang dulu ada satu jenama tudung, keluar je style baru, beratur orang tidur kat kaki lima. Tidur dekat kaki lima nak beli tudung. Sanggup tidur kat kaki lima, nak tunggu kedai buka esok tu, tidur kat kaki lima, berebut, takut tak dapat tudung fashion tu. Tu stok terhad. Kalau dekat Eropah, dekat Amerika lagi lah, kalau keluar iPhone baru, beratur. 3 hari 3 malam. Mana beratur nak dapatkan produk, produk tertentu tu. Sanggup. Sedangkan Rasulullah pesan pada kita, jangan jadi orang yang pertama masuk dalam pasar, jangan jadi orang yang terakhir yang keluar. Maknanya jangan duduk lama-lama dalam tu, jangan berlama-lama dalam tu. Tu maksud Rasulullah SAW. Bila duduk lama-lama dalam tu, bimbang. Kadang-kadang kita sedih tengok tidur kat kaki lima, tunggu nak dapatkan produk edisi terhad. Semayang tak mana, apa tak mana, tak tahulah apa yang berlaku. Jadi itulah maksud Rasulullah, jangan duduk lama-lama tempat-tempat yang begitu. Jangan jadi orang yang pertama masuk, jangan jadi orang yang terakhir keluar. Dan Rasulullah pernah dalam satu hadis baginda ajarkan kita bila masuk dalam pasar baca doa. Doa apa? Siapa tahu doa ni? Doa ni mudah je, zikir ni mudah je. Yang biasa tuan-tuan puan-puan baca lepas sembahyang maghrib ataupun lepas sembahyang subuh 10 kali tu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu. Baca zikir tersebut ketika masuk dalam pasar, dalam kedai. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca doa tersebut. Rasulullah ajarkan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada beritan tipu daya iblis ketika berada di tempat-tempat sebegitu. Baik, tu yang ketujuh. Betul tuan? Yang ketujuh. Baik, yang ke-8 seterusnya. Yang ke-8, dalam kehidupan seharian kita ni, syaitan dan kuncu-kuncunya akan cuba merosakkan perhubungan. Biasalah bila kita dalam kehidupan seharian kita ni, biasa kita berhubung dengan orang. Kita berurusan dengan keluarga kita, bercakap-cakap, bermuamalah, kita berhubung dengan jiran tetangga kita, kita berurusan dengan orang-orang sekeliling kita, masyarakat kita. Apa syaitan nak buat dalam urusan kehidupan ni? Ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Rasulullah sebut dalam satu hadis, syaitan ni ada satu singgah sana di atas air, dan dia akan utuskan kuncu-kuncunya untuk menyesatkan manusia. Lalu bila kuncu-kuncunya balik, dia tanya, apa yang kamu buat hari ini? Kamu berjaya buat apa hari ini? Maka adalah seorang kuncu terjawab, aku buat sekian-sekian hari ini. Kamu tak buat apa pun. Kamu tak berjaya buat apa pun. Sehingga ada seorang kuncu dia, tentera syaitan ni balik buat laporan. Hari ini aku berjaya buat lelaki, suami, isteri ni bergaduh dan mereka berpisah. Lalu syaitan ni, iblis ni kata apa kepada syaitan ni, tentera ni? Dia kata, na'am anta idzan. Ya, kamulah orangnya. Kamulah orang yang selayaknya duduk dekat dengan aku. Tu maksudnya kamulah selayaknya dia naikkan pangkat. Dalam kalangan tentera syaitan tu, kamu orang yang layak naik pangkat. Kamu orang yang layak duduk dekat dengan aku. Tu kata iblis kepada syaitan yang berjaya memporak-perandakan hubungan manusia, bergaduh, terutamanya hubungan suami isteri. Sebab bila suami isteri bergaduh, yang jadi mangsa siapa? Anak. Bila anak ni tak dipedulikan, kurang kasih sayang, anak ni akan rosak. Bila rosak, rosaklah masyarakat. Rosaklah masyarakat. Ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Jadi pergaduhan ni menjadi senjata kepada iblis dan syaitan untuk menghuru-harakan manusia, akhirnya memasukkan manusia ke dalam neraka. Bahkan dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi, iblis gunakan arak, judi
berhala dan tilik nasib tu untuk apa? Selain daripada menghalang manusia zikir kepada Allah dan sembahyang, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, untuk menjadikan untuk meletakkan permusuhan, menimbulkan permusuhan di antara kamu dan juga kemarahan. Mana syaitan gunakan arak, judi, berhala dan juga tilik nasib tu untuk menjadikan manusia ni bergaduh, bermusuh. Biasalah kita tengok. Kadang-kadang balik rumah dalam keadaan mabuk, isteri kita mabuk, pukul isteri kat rumah. Suami mabuk, kaki tunggang arak. Ni arak tu menjadi penyebab kepada permusuhan, kepada kebencian, kepada pergaduhan. Judi, bila kalah judi, habis. Anak bini kena pukul. Ni contoh. Jadi zaman dulu syaitan gunakan arak dan judi, berhala, tilik nasib untuk menimbulkan permusuhan dan pergaduhan dalam kalangan manusia. Bergaduh dengan isteri, porak-poranda rumah tangga, bergaduh dengan jiran tetangga dan sebagainya. Ni senjata syaitan. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila kita ni kaki gaduh, tahulah kita ni sebenarnya telah dibelit oleh syaitan. Bahkan ada sebagian orang, ustaz saya ni, macam mana ustaz saya ni memang panas barang ustaz. Jangan cakap macam tu. Panas barang ni daripada syaitan. Bila awak mengaku pula, saya memang panas barang ustaz, memang saya panas barang, tak boleh buat apa dah. Jangan macam tu. Panas barang ni, marah-marah ni daripada syaitan. Maka sejukkan, matikan, tutup api kemarahan tu, panas barang tu, dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tengah marah berdiri, duduk. Bila duduk marah lagi, baringlah, tidurlah. Ataupun pergilah ambil wuduk. Ni cara menghilangkan kemarahan, panas barang tu. Jangan pula kita, saya memang panas barang ustaz, tak boleh buat apa dah. Jangan sebut ucapan macam tu. Baik. Jadi jangan jadi ejen kepada pergaduhan, permusuhan dalam kehidupan kita ni. Tak setuju, cakap dengan elok-elok. Setuju, cakap elok-elok. Jangan sampai bergaduh, jangan sampai bermusuh. Terutamanya suami isteri. Suami isteri. Kalau rasa memang tak boleh go on dah, jumpalah. Carilah orang yang boleh memberikan penyelesaian dalam kehidupan. Baik. Yang keberapa dah tuan? Ustaz? Yang ke-9. Yang ke-9. Baik. Yang ke-9, bila mana seorang Muslim tu nak tidur. Ni nak habis ni. Ke-9, ke-10. Baik. Yang ke-9, bila seseorang tu nak tidur, belitan tipu daya iblis kepada orang yang nak tidur. Orang yang nak tidur. Apa belitan tipu daya iblis buat kepada orang yang nak tidur? Orang tu akan dilupakan untuk berzikir. Berzikir dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebut dalam satu hadis baginda, ada dua perkara, dua jenis, dua tempat zikir yang perlu diamalkan oleh seorang Muslim. Pahalanya besar, tapi ramai orang tak boleh nak buat. Apa dia? Zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar lepas mayang, dan zikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar sebelum tidur. Ni Rasulullah kata sebut dua jenis zikir ni, kata dua tempat ni penting sebab untuk seorang Muslim untuk dibuat, tapi ramai tak boleh buat. Ni Rasulullah sebut ramai tak boleh buat. Sebab apa? Sahabat Nabi tanya sebab apa? Sebab dilalaikan oleh syaitan. Kadang-kadang kita ni bila habis mayang, dah teringat dah, kerja ni tak siap, kerja tu tak siap, tak sempat nak zikir dah. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Padahal bukan kena zikir dalam masjid pun. Kalau nak berzikir, zikir dalam kereta boleh. Kalau rasa sibuk sangat, zikir dalam perjalanan keluar masjid, zikirlah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar tu 10 kali je pun. Rasulullah sebut 10 kali subhanallah, 10 kali alhamdulillah, 10 kali Allahu akbar, sekurang-kurangnya. Bukan kata 33 kali, 10 kali. Tu pun tak terbuat, ramai tak mampu nak buat. Dan sebelum tidur memang Rasulullah sebut 33 kali. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Ini tuan-tuan perempuan yang rahmati Allah sekalian, cuba istiqamah, lazimkan diri, jangan tinggal zikir ni. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ni selepas mayang dan juga sebelum tidur. Bila nak tidur tu kadang-kadang letak kepala je terus. Tak sempat nak buat apa dah. Tu tanda-tanda beritan tipu daya iblis berjaya menggagalkan kita ni berzikir dulu sebelum tidur. Dan bila mana kita tidur pula, hadis Rasulullah SAW sebut syaitan akan datang dalam mimpi seseorang, menjadikan dia bermimpi perkara-perkara yang buruk. Ni tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian. Sebab tu dah ada hadis Rasul sebut mimpi buruk tu daripada syaitan. Mimpi yang buruk tu daripada syaitan. Jangan cerita ke orang. Rasul sebut, kalau kamu mimpi yang buruk, jangan bercerita kepada orang lain. Jangan bercerita kepada orang lain. Ini nasihat Rasulullah SAW bila kita bermimpi. Kerana mimpi buruk tu daripada syaitan. Ni tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang datang, ustaz saya mimpi kepala kena penggal. Macam-macam. Kepala kena penggal lah, macam-macam. Datang jumpa. Mimpi buruk tak payah cerita lah. Tak payah peduli lah. Tu daripada syaitan, mainan tidur. Habis tu ustaz, mimpi yang betulnya bila? Ada orang tanya soalan macam tu juga. Mimpi yang betul ni bila pula ustaz? Mimpi yang betul ni kena tengok juga kamu tidur tu macam mana. Dalam keadaan berwuduk ke tidak. Dan mimpi yang benar ni biasa berlaku pada waktu sahur. Pada waktu dekat dengan subuh. Tu biasa mimpi yang benar. Pada waktu sahar, waktu sahur kita sebut. Waktu sebelum subuh, dekat-dekat nak subuh. Tu biasa kalau nak tahu tanda-tanda mimpi tu mimpi yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau setakat mimpi siang hari, tidur siang hari, itu mainan tidur lah tu. Syaitan punya mainan beritan kepada kita. Baik. Tu yang ke-9, yang ke-10. Yang ke-10 dan terakhir untuk hari ini tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian. Dalam kehidupan kita, biasalah. Tadi kita mulakan tadi yang pertama bila seseorang manusia tu dilahirkan. Ni yang ke-10 dulu, bila seseorang manusia tu nak mati. Syaitan akan datang. Syaitan akan datang membelit belitan yang terakhir. Cubaan terakhir syaitan untuk membelit manusia tersebut, untuk menjadikan manusia tersebut rakannya dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Sebab itulah tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sendiri pernah berdoa dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadam wal gharaqi wal hariq wa a'udzubika an yatakhabbatani asyaitanu 'indal maut. Aku mohon perlindungan denganmu ya Allah. Ni Rasulullah, kekasih Allah, Nabi Allah, doa, ya Allah, aku mohon perlindungan dengan kamu ya Allah daripada aku diganggu oleh syaitan ketika nak mati. Ketika nak mati. Sebab ketika nak mati inilah peluang terakhir syaitan nak membelit kita, nak menjadikan kita ni termasuk dalam ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Kalau dia berjaya ketika itu, habislah kita. Masuk neraka. Bersama-sama dengan syaitan. Tu peluang terakhir syaitan. Jadi mudah-mudahan kita ni jadi orang yang Allah kurniakan kepada kita husnul khatimah, kematian yang baik. Mudah-mudahan kita ni diselamatkan daripada gangguan belitan tipu daya iblis ketika nak mati. Minta banyak-banyaklah minta doa. Ni Rasulullah sendiri minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku mohon perlindungan denganmu ya Allah daripada aku diganggu oleh syaitan ketika nak mati. Macam-macam. Kalau tuan-tuan perempuan biasa baca buku tulisan Imam Al-Qurtubi, At-Tadhkirah wa Ahwalul Mauta, ni keadaan orang-orang mati. Banyak kisah-kisah. Kisah-kisah macam mana orang dalam keadaan nazak. Dia cerita balik bila orang tu dalam keadaan nazak, orang ingat dia akan mati dah, tapi dalam keadaan nazak tiba-tiba Allah kurniakan dia panjang umur. Jadi dia cerita balik, aku didatangi oleh kedua ibu bapa aku. Ketika mana dalam keadaan genting tu, aku didatangi oleh kedua ibu bapa aku. Ayah aku kata masuklah Yahudi. Mak aku pula kata masuklah Kristian. Kamu tak percaya ke kami ni mak bapak kamu? Padahal yang bercakap tu syaitan.
Ni orang cerita balik. Ya tuan-tuan puan-puan dan rahmatan sekalian, maknanya bahaya, dahsyat. Dahsyat ketika nak mati itu dahsyat. Berita tipu daya iblis untuk seseorang tu ketika nak mati. Wal'iyadzubillah. Sampai datang dalam keadaan mana Imam Qurtubi cerita tu. Menyerupai mak ayah dia, nak masuklah Yahudi, nak masuklah Kristian. Kami ni mak ayah kamu. Kami tahu apa yang terbaik untuk kamu. Ikutlah pandangan kami. Sudah kita nak buat apa je tu? Kita nak jawab apa macam tu? Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita berdoa mudah-mudahan kita ni mati dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan Islam. Allah sebut dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim, orang Islam. Orang Islam ni bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan dan rahmat Allah sekalian, mudah-mudahan kalau kita baca pula kitab-kitab yang menyebutkan tanda-tanda kematian yang baik, ada macam-macam lah. Antara tanda-tanda kematian seseorang tu, kematian yang baik ialah dia mati dalam keadaan dahi dia berkeringat, dahi dia berpeluh. Tu tanda kematian seorang mukmin. Mautul mukmin bi'irqil jabin. Rasul sebut kematian seorang mukmin itu dengan dahi itu berkeringat. Ini antara sabda Rasulullah dalam satu hadis. Kalau orang tu pula boleh sebut kalimah la ilaha illallah ketika nak mati, tu tanda husnul khatimah. Ataupun orang tu mati pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat, ni Rasulullah sebut, ni orang ni mati dalam keadaan yang baik. Ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita doalah mudah-mudahan kita ni Allah jaga kita, Allah pelihara kita saat kita nak mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita mati dalam keadaan muslim, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan dan rahmat Allah sekalian, jam pun telah menunjukkan jam 9.30. Jadi saya berhenti setakat tu saja untuk pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada permintaan doa selamat, kesembuhan dan dipermudahkan segala urusan bagi Puan Nur Rohayu binti Zainuddin yang mendapat ujian keuzuran dan mini stroke. Sama-sama kita baca doa, angkat tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal 'ismati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal 'afiyati husulaha wa minal 'aishi arqadah wa minal 'umuri as'adah wa minal ihsani atammah wa minal in'ami a'ammah ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أقربه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف نور حيو بنت زين الدين اللهم ارزقها شفاء عاجلا اللهم ارزقها شفاء عاجلا اللهم ارزقها شفاء عاجلا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.